Ni contohnya, datang ke masjid, duduk masjid lama-lama, dengar pula kuliah, nafsu suka tak? Nafsu tak suka. Nah. Kalau sebut kata kambing golek, nafsu semua nak mari belaka. Nah, sebut kata durian musangking, nak belaka dah. Tu nafsu jadi jagalah. Ya. Sebab tu Allah Taala bagikan satu bulan dalam setahun supaya kita puasa. Supaya nafsu serakah tadi dapat dikontrol. Ya. Janganlah kita kontrol bulan puasa saja. Allah dah hajar dalam bulan Ramadan, yang seterusnya tu adalah untuk istiqamah. Dalam bulan Ramadan boleh datang masjid, dalam bulan Ramadan boleh buat kebaikan, infak sana infak sini, ya, tolong orang, bagi makan orang puasa dan sebagainya. Solat-solat pun banyak kan. Bulan hak lain pun samalah juga. Cuma bulan lain tu tak adalah sembahyang tarawih. Jangan ada rajin sembahyang tarawih pula tak. Tapi kalau rajin sembahyang hak lain banyak lagi. Sembahyang sunat tasbih. Kena. Itu boleh. Ya. Sebab apa? Sunat tasbih ni dia panjang sikit walaupun dia tak banyak rakaat kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimah, para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh keberkatan, penuh dengan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sekarang kita lihat surah Maidah ayat yang ke-31. Surah Maidah ayat yang ke-31. Baik, kita masih lagi dalam hal yang berkaitan dengan peristiwa Qabil dan Habil. Di mana Qabil telah membunuh Habil dengan sebab iri dengki, hasad dengki yang ada pada diri dia tadi. Baik. Jadi oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan perbuatan siapa yang melakukan seperti Qabil, maka Qabil yang menjadi tanggungjawab. Sebab dialah yang menerajuinya, yang menjadi sunnah pembunuhan dia, orang pertama sekali dalam dunia Qabil. Dan kemudian Allah Taala kaitkan dengan Bani Israel. Sebab Bani Israel ni mereka lah yang paling lama sekali rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, dan mereka lah yang banyak buat fahsyat munkar, dan mereka juga dikaitkan dengan mengikut jejak langkah daripada Qabil tadi. Kalau kita lihat zaman sekarang pun samalah Qabil mereka bunuh orang, mereka rasa apa? Orang yang salah. Allahu Akbar.
Baik, insya-Allah kita lihat pada penulisannya. Kalau cerita pada Qabil dah bunuh Habil. Tu Qabil dah bunuh Habil. Kemudian apa berlaku? Ni ayat 31 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Baik ya. Jadi apa? Bila dia dah bunuh dah. Qabil dah bunuh Habil. Jadi apa? Masa tu sebab dia orang pertama sekali mati, tak tahu nak buat apa. Jadi Allah Taala bagi contoh kepadanya. Baik. Fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriya kaifa yuwari sawta akhih. Kemudian Allah Taala mengutuskan seekor burung gagak. Burung gagak. Menggali di bumi untuk melihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya mengkebumikan mayat seorang tadi. Subhanallah. Jadi manusia ni nampak tak? Manusia sebenarnya dia tak tahu apa, tapi Allah Taala yang bagi pedoman. Jadi sebab Qabil orang yang pertama sekali bunuh Habil, dan Habil lah orang yang pertama sekali mati syahid dalam alam ini. Jadi Allah Taala kirimkan burung gagak. Burung gagak jadi turun ke tanah, maka dia gali tanah tadi. Baik. Bila keadaan demikian, apa yang dilihat oleh Qabil, maka benda terfikir. Supaya apa? Kebumikan saudaranya Habil tadi. Baik. Dalam cerita ni kata Imam As-Sudi, dia Imam As-Sudi yang mana apa periwayatan itu sampai kepada para sahabat Baik, dia mengatakan ketika saudaranya mati, Habil mati baik dia membiarkan begitu sahaja di lapangan. Biar gitu, tak tahu nak buat apa. Dan tak tahu bagaimana untuk kebumikan. Sebab orang pertama sekali mati. Tak ada siapa yang kebumikan sebelum ni. Baik, jadi caranya maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan seolahnya apa? Manusia ni nampak tak? Kalau tak ada otak, datang kepada Allah, maka macam binatang juga. Allah. Baik. Jadi Allah Taala kirimkan 2 ekor burung gagak. 2 ekor burung gagak. Bukan seekor 2 ekor gagak. Lalu kedua-dua ni bergaduh. Bergaduh. Soalan macam cerita ni macam Qabil Habil juga. Dan hinggalah seekornya mati. Seekor tu mati. Jadi yang hidup itu, yang hidup tu maka dia cakap, nak kata nak gali, kalau kita boleh lah gali dengan apa? Dengan cangkul dengan apa? Burung nak gali dengan apa? Dia cakap, mungkin kita apa tu, sebelah sana mungkin tanah pasir dan apa jadi mudah. Ni jangan ke berlubang dan kemudian dia tarik dengan paruh dia masukkan yang mati tu ke dalam lubang tadi. Tu seolah kalau kita ingat macam kucing. Kucing nak buang najis tak? Dia gali-gali. Lepas dia qada hajat dia kambus semula. Subhanallah. Nampak tak? Tu. Jadi dalam ni pun kita kena ambil juga iktibar. Macam saya sebut kucing tadi. Kucing pun dia tahu nak simpan najis dia. Jangan pula manusia ni tak kerti pula tak. Dia buang kata. Allahu Akbar. Jadi apabila mana Qabil melihat seekor burung, boleh buat begitu pada saudaranya. Dia tanam, apa tadi dia nak biarkan dia. Sebelum ni dia tak ada idea. Tu. Badak. Tu. Jadi apabila dia melihat, dia melihat tu dah. Dia melihat macam mana dia takkan nak tinggalkan daripada Habil
Demikian begitu sajalah. Nanti kita fahamlah, mungkin jadi makanan binatang, binatang buas ke, datang burung ke makan ya. Baik. Maka bila Allah Taala dah bagi ilham kepada dia dengan lihat burung tadi, maka kata daripada diri dia, qala. Jadi kata Qabil, kata ni pada diri dia sendiri. Ya wailata. Aduhai celakanya aku. Kalau kita apa? Aku dengan gagak ni, bodoh aku daripada gagak. Ya, bodoh aku daripada gagak lagi. Tu dia. Aduhai celakanya aku, katanya. A'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Dia terfikir, kenapa dia tak buat macam burung gagak tadi? Iaitu buat apa? Fa uwariya sawta akhi. Lalu aku dapat mengkuburkan itu, dapat tanamlah, dapat mengkebumikan mayat saudaraku ini. Dah. Okey dah. Jadi apa? Perkataan ini terbit pada diri sendiri ni manusia. Bila tak berlaku tak fikir lagi. Bila dah berlaku barulah, aduh, kenapa ni? Nak buat macam mana? Apa nak selesai macam mana? Allah Akbar. Sebab tu kita ni, kalau contoh kita tahu dalam bahagian amal ibadat, macam kita nak hidup ni, Allah dah utus Rasul lah. Rasul dah tunjuk pada kita dah cara kita nak menjadi orang jaya dunia dan akhirat. Kita nak selamat daripada azab Allah SWT. Di dunia kita jadi orang baik, di akhirat kita akan menjadi orang jaya untuk mendapat anugerah daripada Allah SWT. Baik, Ali bin Abi Talhah, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya, kata Ibn Abbas, tentang seekor burung gagak datang pada burung gagak lain yang sudah mati. Kalau tadi ada riwayat mengatakan bergaduh, yang sudah mati, lalu menggali tanah dan mengkuburkannya, tanamnya. Baik, melihatkan keadaan demikian, itulah Qabil pun berkata pada dirinya setelah dia bunuh Habil, saudaranya tadi, aduhai celakanya aku, tak pandainya tak. Tu. Ngapa tidak tak mampu nak buat seperti gagak ni? Boleh buat sangat dah. Supaya dapat mengkebumikan ataupun tanam mayat saudaranya itu. Baik, ya, itu Allah bagi ilham. Jadi nampak tak? Jadi Habil lah orang yang pertama sekali dikebumikan. Manusia pertama dikebumikan di dunia ini. Tak. Sebelum tu tak ada pun. Tak ada riwayat pun yang mati. Di kalangan anak Nabi Adam tak ada lagi. Tak. Ini cerita Qabil Habil lah yang menjadi masyhur sekali. Baik. Kemudian setelah mana selesai semua, apa jadi? Manusia tak lain tak bukanlah. Bila kata apa? Bila dah tergantuk baru nak mengadah kan? Itulah jadinya. Fa asbaha minan nadimin. Kerana itu jadilah dia seorang di antara orang yang menyesal. Baru nak menyesal. Jadi sedangkan kita nampak tak? Saudara dia Habil, masa Qabil kata dia nak bunuh nak bunuh kepada Habil kata apa? Dia tak akan angkat tangan dia untuk lawan. Nak bunuh lah. Tapi ingat, neraka tempat orang yang orang yang buat kemungkaran tadi. Dia dah pesan dah. Masa tu kita faham manusia kalau ikut emosi, maka dia tak kira dah. Dia tak kira macam tu. Dia tak kira apa akan berlaku. Yang dia kira puas hati orang panggil. Tapi puas hati tu ikut nafsu. Ikut nafsu. Sebab itulah kita kena fikir nak buat apa satu dah. Jangan ikut perasaan hati, tapi ikut apa yang syariat letakkan, apa yang syariat anjurkan, apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan. Barulah kita insya-Allah dalam perbuatan kita akan selamat. Kalau ikut nafsu, kena fahamlah. Nafsu ni tak ada benda baik. Nafsu ni apa yang nafsu serakah. Kenapa bagi nafsu serakah? Dia nak benda-benda yang disuka. Ni contohnya, datang ke masjid, duduk masjid lama-lama, dengar pula kuliah. Nafsu suka tak? Nafsu tak suka. Kalau sebut kata kambing golek, nafsu semua nak mari belaka.
Nah, sebut kata durian, musangking, nak belaka tak? Tu nafsu jadi jagalah. Ya. Sebab tu Allah Taala bagikan satu bulan dalam setahun supaya kita puasa. Supaya nafsu serakah tadi dapat dikontrol. Ya. Janganlah kita kontrol bulan puasa saja. Allah dah ajar dalam bulan Ramadan yang seterusnya tu adalah untuk istiqamah. Dalam bulan Ramadan boleh datang masjid. Dalam bulan Ramadan boleh buat kebaikan, infak sana, infak sini, ya, tolong orang, bagi makan orang puasa dan sebagainya. Solat-solat pun banyak kan. Bulan hak lain pun samalah juga. Cuma bulan lain tu tak adalah sembahyang tarawih. Jangan duk rajin sembahyang tarawih pula dah. Tapi kalau rajin sembahyang hak lain banyak lagi. Sembahyang sunat tasbih. Kira. Itu boleh. Ya. Sebab apa? Sunat tasbih ni dia panjang sikit walaupun dia tak banyak rakaat kan. Okey. Baik, jadi dia menyesal. Menyesallah Allah. Ya, kenapa dia buat begitu? Itulah manusia dah. Baik, kata Hasan Al-Basri, Allah menimpakan penyesalan kepadanya setelah kerugian. Kerugian apa? Dia terlepaslah. Sedara dia dah habis. Dah tak ada dah. Kemudian dia pula dapat dosa. Kita apa? Sedara dia selamat. Dia selamat. Sebab sedara dia apa? Dia tak lawan, dia tak buat apa? Kejahatan, tak buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik. Baik, sebab tu ingatlah, ya. Maka sisaan Allah Taala ke atas orang zalim akan disegerakan. Tu akan disegerakan, ya. Tu ya. Jangan berlaku zalim. Sebab Allah Taala mengharamkan zalim kat tadi Allah Taala. Mana Allah tak berlaku zalim, ya. Jadi jangan pula kita sama-sama manusia zalim, tak? Ya. Malahan Nabi kata la tazalamu. Jangan kamu saling zalim-zalimi antara kamu. Wa kunu ikhwana. Jadilah kamu orang yang bersaudara. Orang yang bersaudara tadi. Baik, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu 'uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiru li sahibihi fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimi. Nabi kata tak ada satu dosa pun yang lebih cepat untuk disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia di samping hukuman yang masih disimpan untuk pelakunya di hari akhirat. Makna dunia kena, tapi akhirat pun kena lagi. Allah. Kecuali kezaliman. Tu, kezaliman, nampak tak? Hak lain tu Allah Taala lambat sikit. Hak zalim tak. Ya? Dan memutuskan silaturahim. Tu ya. Silaturahim ni yang paling rapat sekali kaum kerabat. Kaum kerabat. Lepas tu kena faham jiran-jiran, saudara-saudara Islam lain pun dia selepas pada itu. Semua jangan putus silaturahim. Tu. Sebab itulah ya tentang silaturahim ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan lah. Tu. Dan Nabi jelaskan apa? Tidak sepatutnya. Tidak patutnya dua saudara yang bertelingkah. Yang terima bergaduh tak? Bermasa muka lebih daripada 3 hari. Janganlah pegang adat apa? Kerana benda kecil saja sampai 7 keturunan. Saya kat 7 keturunan sebab apa? Sebab kita ni kita tu bangsa Melayu ni dia ada semangat macam orang Arab juga. Orang Arab dia bagi asabiyah. Asabiyah. Zaman-zaman dulu asabiyah mereka ni kerana benda kecil aja. Kadang berperang sampai beratus tahun. Sebab apa? Nenek moyang kamu gaduh, kita pun gaduh juga. Tak. Tu. Jadi nampak tak? Di sini Allah Taala bagi contoh kepada kita cerita Qabil Habil ini. Orang yang putus silaturahim malahan apa? Sampai sanggup membunuh saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Cuba kita lihat sekarang tak? Anak bunuh mak, bunuh ayah. Tak? Allahu Akbar. Ataupun sebaliknya. Semua ni benda yang tak sepatut berlaku. Tak sepatut berlaku kita. Yang dimuliakan hendaklah dimuliakan. Tu ya.
yang sepatutnya kita kata apa? Kita letakkan pada tempatnya, maka kena letak tempatnya. Ya. Islam mengajar kepada kita supaya jangan zalim. Sebab zalim ni kata ulama, makna zalim ni apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tu. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini sebenarnya itu secara umum. Secara umum tu apa-apa saja. Sebagai contohnya. Kalau contoh sekarang waktu sembahyang. Tapi dia buat relax, dia tak sembahyang. Itu dah zalim. Sebab dia apa? Tidak meletakkan pada haknya. Ya. Memang kita waktu ni tidur sedap kan? Tidur sedap pagi-pagi sejuk. Ya. Sembahyang dulu. Okey? Baik, jadi sampai itu selesai kita yang masalah apa? Tu. Tentang masalah apa? Qabil dan Habil tadi. Ya. Baik. Imam As-Sabuni rahimahullah taala dalam kitabnya dan tafsir ada menjelaskan. Nah, dalam sini fa asbaha minad nadimin kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maka dia kata penyesalannya kerana pembunuhannya itulah penyesalan yang besar. Penyesalan yang besar terhadap perbuatannya tadi. Sebab ada dua perkara dah. Yang pertama membunuh, yang kedua putus silaturahim tadi. Allahu Akbar. Baik. Jadi oleh sebab itu, kena Allah peringatkan pula. Sebabnya kalau kita lihat daripada sejarah, daripada zaman Nabi Adam AS, ya, kita katakan sampai kepada Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Nabi Ishaq, kemudian cucunya Nabi Yaqub. Ya, Nabi Yaqub inilah yang dikira sebagai Israel. Baik, daripada sinilah keturunan-keturunan para anbiya, ya. Datang daripada Nabi Ibrahim belaka tadi. Baik. Maka Allah peringatkan tentang Bani Israel. Sebab mereka ni apa? Mereka ni perangai Qabil tu ada. Perangai Qabil tak? Tengok macam sekarang. Patutnya kita tahu mereka sekarang. Ni Qabil moden. Israel sekarang. Qabil moden lah. Hak dulu Qabil zaman dulu. Ini Qabil hak zaman sekarang. Allahu Akbar. Sebab Qabil hak zaman dulu dia bunuh seorang je. Hak yang sekarang dia tak kira. Orang lemah pun dia bunuh. Budak yang yang tidak ada kekuatan apa pun dia bunuh. Betapa zalimnya mereka. Okey, kita ingat seterusnya. Allah tunjukkan kepada Bani Israel. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Subhanallah. Kalau kita faham daripada ayat ini, Allah nak cerita apa? Allah cerita hak Bani Israel ni sejak zaman dulu. Hak zaman sekarang pun inilah. Subhanallah. Jadi dah. Baik, jadi dalam ayat ni maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukuman yang dilakukan oleh Qabil tadi. Itulah yang menjadi sunnah, tapi sunnah sayyi'ah. Dan ini diamalkan oleh Bani Israel. Sedangkan Allah Ta'ala meletakkan hukum wajib bagi manusia menghormati hak orang lain. Hak orang lain. Baik, nampak kita apatah kita sama-sama Islam, itu hak lebih tinggi. Walaupun dengan orang kafir pun kita ada hak juga. Tapi bukan untuk memuliakan mereka lah. Ya, sekadarnya. Baik, maka Allah jelaskan min ajli zalika, oleh kerana itu, kenapa? Perbuatan membunuh tadi,
katabna ala bani Israila. Kami telah tetapkan satu hukuman bagi Bani Israel. Apa hukumannya? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Bahawasanya barang siapa yang membunuh seseorang manusia. Bunuh seorang manusia ni sebab apa? Kezaliman. Bukan sebab hak. Kalau hak ni hukum hudud. Hukum hudud tu itu tidak jadi masalah. Itulah. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan kerana orang itu membunuh orang lain tu. Tu ya. Bukan orang tu membunuh orang lain itu, kalau bunuh orang lain tu hukum hudud tidak menjadi masalah. Au fasadin fil ard. Tu dah. Atau kerana buat kerosakan di muka bumi. Buat kerosakan di muka bumi ya. Kerosakan maksud ni adalah bukan masalah kita sekarang betul loh. Bom sana bom sini rosak juga dah. Tapi maksud dia kerosakan ni kerosakan agama tu lebih besar lagi. Kerosakan agama, menghalang orang daripada beramal. Macam sekarang nampak tak? Nak masuk ke Masjidil Aqsa. Nampak tak? Ya, ditahan dan sebagainya. Itu ya. Ini termasuk ayat ni. Tu. Jadi Allah jelaskan semua itu. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Subhanallah. Tu. Ya. Jadi Allah sebab sunnah sayyah kan. Jadi Allah menjelaskan, siapa yang bunuh orang tanpa hak atau menghalang orang daripada menegakkan agama, itu sebab dia buat fasad maka dia macam bunuh orang semuanya. Walaupun dia tak bunuh, tapi hukumnya tadi. Baik. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini kerana anak Nabi Adam AS, iaitu Qabil yang telah membunuh saudaranya Habil secara zalim, melampaui batas, maka Allah tetapkan Bani Israel yang banyak, ramai sampai tu dah. Katabna ala Bani Israel, kami tetapkan satu hukuman bagi Israel, iaitu mana? Kami syariatkan. Jadi syariatkan, dan Allah ajarkan kepada mereka, iaitu hukumnya yang Allah letakkan kepada mereka. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Dua perkara tadi. Siapa yang bunuh jiwa yang bukan kerana sebab berupa qisas. Kalau qisas tidak menjadi masalah. Dia atau membuat kerosakan di muka bumi. Kerosakan bumi ya. Tak kira agama hak yang sebenar dia ubah dan sebagainya. Serta dia menganggap halal membunuhnya. Tu. Baik, macam mana tengok? Syiah. Kenapa ada Syiah? Saya ambil Syiah lah. Sebab bagi Syiah, dakwah Sunni Ahlussunnah wal Jamaah ni halal bagi mereka. Halal. Subhanallah. Ya. Walaupun kita nampak dia duduk dalam kita sebagainya, ada waktu ketika ya. Tapi orang ekstrim lah. Orang yang ekstrim ya. Sanggup mereka bunuh ni. Baik. Mereka menganggap halal membunuhnya dengan tanpa sebab, tanpa dosa. Jadi hukumnya Allah berikan, maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Seolah dia membunuh semua orang tadi. Kenapa tak? Kerana tidak ada beza baginya. Walaupun dia bunuh satu jiwa, seolah dia nak bunuh jiwa yang lain. Seolah sebab dia menghalalkan untuk bunuhkan kesemuanya. Jadi hukumnya macam bunuh orang keseluruhannya. Betul lah. Ni macam Israel buat sekarang tak? Kalau boleh dia apa? Nak habis 100%. Muka bumi Gaza tu muka bumi Gaza tu habis. Nak ambilkan semua orang Islam. Allahu Akbar. Ini saya kata ayat ni memang kena kepada mereka. Cuma mereka tu nampak moden tak perasan mereka tadi. Allahu Akbar. Jadi itu teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang yang buat fasad, bunuhkan orang tadi. Sebaliknya Allah sebut wa man ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Yang maksud melihara ni maksud dia bukan nanti dia bagi nafkah. Maksud dia dia tak berlaku zalim tadi, mana dia membiarkan orang tadi hidup bebas dan sebagainya. Wa man ahya, barang siapa memelihara kehidupan manusia tadi,
yakni mereka yang meletakkan haram membunuhnya. Dan diyakin hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu berdasarkan alasan yang sama. Ya, jadi maka Allah jelaskan kalau orang yang ada ya, melepaskan manusia tadi hidup dalam keadaan mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Hukumnya sama juga. Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Tu. Sebab dia tak berlaku zalim kat orang lain. Baik. Dalam ayat ini Imam Al-A'mash diriwayatkan daripada Abu Saleh yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah dia cerita tak, aku menemui Sayyidina Uthman pada ketika rumahnya dikepung. Okey. Ini kita masa zaman khalifah Sayyidina Uthman, khalifah yang ketiga. Baik, dia kata dia bertemu Sayyidina Uthman, masa tu rumah Sayyidina Uthman dah kena kepung dah dengan pemberontak yang nak bunuh. Baik, lalu dikatakannya, kata Abu Hurairah kata apa? Aku datang untuk menolongmu. Tadi bagi nasihat pada Sayyidina Uthman. Semuanya akan menjadi baik wahai Amirul Mukminin. Tapi kita fahamlah takdir Allah Taala tetap berlakulah. Baik, dia mengatakan, lalu Sayyidina Uthman jawab balik, wahai Abu Hurairah, adakah dia kata, adakah engkau senang kalau membunuh manusia keseluruhannya termasuk aku ni? Kalau bunuh orang semuanya elok ke tak? Maka jawab Abu Hurairah, tidak. Tidak tak boleh nak bunuh seorang tu tak? Lalu dia katakan, sedang kata, jika engkau membunuh seorang itu tanpa hak, maka seakan engkau bunuh manusia keseluruhannya. Allahu Akbar. Jadi kata Sayyidina Uthman pula kata kepada dia, pergilah dalam keadaan diizinkan dengan mendapat pahala dan tidak mendapatkan dosa. Mana buatlah kamu sampai kamu mati ni, buat perkara yang Allah bagi pahala, jangan ada perkara yang Allah bagi dosa tadi. Tidak. Maka Abu Hurairah pun dia kata, aku pergi dan aku tidak berperang. Tu dia tak ya tu. Baik. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Talhah pula diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dalam ayat ini maka kata Ibn Abbas, memelihara kehidupan manusia adalah dengan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Itu maksud dia. Ya. Maksud dia orang yang kita tak boleh nak bunuh, tak boleh lah. Itulah cara memelihara kehidupan manusia semuanya. Dia maknanya siapa yang mengharamkan membunuhnya, kecuali dengan hak tadi apa, dengan hukum qisas dan sebagainya, maka dia kata manusia hidup kerananya, dan orang hidup kerananya itu dia tak lakukan kezaliman kat orang tadi, maka itu maksud dia menghidupkan semua manusia. Baik, kata Imam Mujahid pula, orang yang memelihara kehidupan manusia itu maknanya orang yang tidak membunuhnya, iaitu tidak menzalimi orang tadi sampai hilang nyawa orang tadi. Imam Al-Aufi diriwayatkan daripada Abbas dalam ayat yang sini juga, sebab Allah sebut dah seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat tadi kalau dia bunuh seorang baik, dia mengatakan barang siapa yang bunuh satu jiwa yang diharamkan Allah bukan kerana hak untuk dibunuh, maka dia seperti membunuh orang semua manusia keseluruhannya. Tadi berlaku zaliman tadi. Baik, demikian juga Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkatanya, barang siapa yang menganggap halal darah seorang muslim, maka seakan-akan ia menghalalkan darah seluruh manusia. Macam saya kata hak Syiah tadi. Tu. Begitulah juga macam Israel sekarang. Mereka bunuh orang Islam, malah mereka menghalalkan bunuh orang Islam. Jadi makna orang lain pun mereka boleh bunuh bila-bila masa saja. Allahu Akbar. Jadi katanya sebaliknya, siapa yang mengharamkan darah seorang muslim, maka seolah dia mengharamkan darah manusia keseluruhannya. Kalau jaga seorang tu, maka menghidupkan tak. Kalau bunuh orang, maka dia membunuh semua manusia. Tak? Baik, juga kata Ibnu Jurair, yang dia riwayatkan daripada Imam Al-A'raj
daripada Mujahid. Ni Mujahid seorang ahli tafsir ya. Baik, dalam ayat ini yang Allah sebut, maka seolah dia membunuh manusia seluruhnya, iaitu sesiapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Sebab tu dalam pembunuhan ni dia ada dengan hak sengaja dah. Maka Allah membalasnya dengan neraka Jahannam. Dia murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan baginya azab yang sangat besar. Itu azab neraka nanti. Dan kata Imam Mujahid lagi, seandainya dia membunuh manusia seluruhnya, dia akan bunuh semua dah, maka tidak akan sampai melebihi azab seperti itu. Tu. Sebab tu hukumnya sama aja. Dah. Okay. Jadi kata Ibn Jarir lagi, diriwayatkan Mujahid, barang siapa tidak membunuh seorang, tidak bunuh tak. Barang siapa tidak membunuh seorang, maka hiduplah manusia yang lain juga kerananya. Tidak. Baik. Dan jadi mana setelah mana Allah jelaskan, ini hukum yang Allah letakkan walaupun kepada Bani Israel, sebenarnya adalah kepada manusia keseluruhannya selepas itu. Sebab Bani Israel dulu pada kaum lain dah. Sebab datang dulu Israel dahulu, yang kita panggil orang Yahudi ya. Lepas tu baru datang Puak Nasara, dan kemudian bola kita ni yang dikenal sebagai Islam. Baik, lalu kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Allah menjelaskan apa? Ya? Allah dah hantar rasul-rasul untuk beritahu benda ni semua. Ni ya, zaman Nabi SAW tu. Ya, jadi ya, kebanyakan mereka itu masih melampaui. Ya, betul. Tengok Yahudi pada zaman Nabi SAW, mereka ni ada lagi. Mereka ketahui Nabi itu ada yang mereka yakin Nabi itu betul. Tapi sebab ta'assub asabiah mereka yang saya sebut tadi, tak nak terima sebab bukan bangsa mereka. Tak terima sebagai Nabi, malahan berusaha untuk melenyapkan Islam dengan cara mereka nak bunuh Nabi. Cara nak bunuh Nabi tu ya, berkali-kali, bukan sekali dah ya. Ingat yang saya sebut dulu, sampai yang terakhir sebelum wafat Rasulullah lah, ada diberi makan apa? Peha kami makan lah, yang diracuni. Tu dah sampai gitu ya. Baik, jadi sebab tu Allah jelaskan, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka, kepada mereka ni Bani Israel, Bani Israel Puak Yahudi ni, rasul-rasul kami. Bayangkanlah tu, dari mana tu? Daripada zaman Nabi Yaqub sampai kepada zaman Nabi Musa. Berapa orang rasul lah, ramai dah. Kami telah datang kepada mereka rasul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas. Buat keterangan dia, iaitu apa? Apa yang diharamkan Allah dan apa yang diharuskan dibolehkan oleh Allah Taala tu. Iaitu maksudnya keterangan yang jelas ni, yakni membuat hujah bukti, dalil yang jelas. Dalil yang jelas ya. Ini semuanya datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuknya apa tu? Beriman kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ada dalam kitab mereka. Tapi bila jumpa, mereka tak. Sebelum jumpa mereka cari kata. Sehingga dikatakan oleh sejarawan mereka Bani Israel ni daripada Mesir tu mereka pusing kata. Mereka pusing kata cari tempat yang Allah Taala gambarkan dalam kitab mereka. Yang mana Allah jelaskan itu, tempat itu subur, banyak dengan pokok-pokok kurma. Yang akhirnya mereka jumpa apa? Madinah. Pusing tanah harap akhirnya mereka tinggal di Madinah tu. Tu jadi tak. Tapi bila datang Nabi hak sebenar, seperti mana yang dalam kitab mereka, Allahu Akbar, mereka lah orang yang paling dahsyat sekali menentang Nabi. Sedangkan Allah dah pesan kepada mereka dah. Dan surah Baqarah ceritakan tentang ini, dan surah Baqarah ceritakan tentang mereka. Allah sebut ba'da minasyaitan rajim, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu, wahai puak-puak Yahudi, menjadi orang yang pertama kufur kepadanya. Jangan kamu menjadi orang yang menolak, engkar kepada Nabi yang terakhir itu. Kamu orang yang paling yang mula-mula sekali. Tapi mereka lah. Mereka tahu, tapi mereka yang
menolak, mengingkari. Jadi mereka, sebab itulah kata ulama, bila mereka menolak kebenaran yang ada dalam kitab mereka, sebenarnya mereka juga tak beriman dengan kitab mereka. Bukan kata tak beriman dengan Nabi Muhammad dah. Dengan kitab mereka pun tak beriman. Dengan kata lain, mereka telah macam orang panggil, kalau orang panggil murtad. Murtad. Sebab mereka keluar daripada perintah Allah SWT. Okay. Kemudian Allah ceritakan ini perangai mereka. Ini saya kata perangai mereka ni sampai sekarang. Tengok hujung ayat Allah sebut, "Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun." Ini jadi sampai sekarang. Kemudian apa? Makna setelah datang nabi-nabi dahulu, bawa dalil, bawa hujah-hujah. Tak boleh buat fasad atas muka bumi. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas. Melampaui batas dalam berbuat kerosakan di muka bumi. Nampak sekarang? Sudah. Jadi senang je. Kita tengok ayat ni, kita tengok dengan apa yang berlaku sekarang. Allah sebut ni, nampak tak? Allah sebut tentang Bani Israel ni, nampak? Sejak zaman Nabi tu, 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih lah ni. Apa berlaku sekarang ni pun, Allah kata kebanyakan mereka tu melakukan kerosakan. Allahu Akbar. Baik, jadi ayat ini merupakan celaan terhadap mereka. Itu Bani Israel lah. Perbuatan dosa yang telah mereka lakukan setelah mereka mengetahui itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebab tu kalau kita lihat yang saya sebut pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada 12. 12 kalau di Malaysia panggil etnik 12 puak. Puak Yahudi ni pun 12 puak. Dan kemudian mereka itu akhirnya apa? Daripada Mesir itu, nampak tak? Setelah mana mereka selamat daripada Fir'aun sebagainya, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam berhijrah ke Palestin. Ke Palestin ke kita tengok Baitul Maqdis sekarang lah. Itulah. Baik, sebab tu kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 12 tadi maka tinggal 3. Tinggal 3 puak ayat. Satu dikenal Bani Quraidah. Kemudian Bani Nadir dan Bani Qainuqa. 3 ni. Tinggal 3 je pada zaman Nabi Muhammad SAW mereka ini mereka ini berada bukan di tengah mana, tak. Tengah mana ni Arab. Arab ni mereka ni berada di pinggir bandar. Pinggir bandar dia tempat mereka yang paling masyhur adalah Khaybar. Khaybar itu memang kawasan tu kawasan Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi seperti mana dilakukan oleh 3 puak ni terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan Yahudi dah. Tu mereka berperang bersama dengan puak Arab yang berada di Madinah ketika itu, puak Aus dan Khazraj. 2 puak Aus dan Khazraj. Mereka perang daripada zaman Jahiliyah lagi. Bersekongkol hinggalah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika peperangan telah berakhir, maka mereka menebus tawanan yang ditawar oleh pihak lain. Dan mengasihi mereka mengingat orang-orang yang terbunuh di antara mereka. Allahu Akbar. Itu yang ada pada puak Yahudi yang mereka ini berterusan pada zaman Nabi dah. 3 puak tadi dah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Allah mengingkari perbuatan mereka itu. Allah ingkar perbuatan mereka itu. Dan kalau kita lihat semua itu seperti mana Allah Ta'ala terangkan dalam surah Baqarah. 2 ayat yang panjang juga, sebab Allah sebut kepada Bani Israel, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Janji dengan apa? Puak Yahudi, iaitu kamu tidak akan menumpahkan darah. Nampak tak Allah peringatkan? Kamu tidak akan menumpahkan darahmu, iaitu bunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudara sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi. Kamu nak buat tak? Sedangkan kamu menyaksikannya. Tu Tengok masa Allah Ta'ala angkat Bukit Tur Sinak kan.
Dekat pergi ya. Masa Nabi Musa AS nak ambil kitab, dia bawa 70 pembesar-pembesar daripada puak-puak Yahudi tadi. Kemudian Allah jelaskan tak? Kemudian kamu wahai Bani Israel membunuh dirimu. Itu dengan apa? Sebab apa? Bunuh saudara sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan buat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kamu. Halal daripada kamu dah. Apakah kamu beriman kepada sebahagian dari kitab Taurat dan engkar pula terhadap sebahagian yang lain? Allah tanya, beriman sebahagian, tolak yang lain. Jadi Allah sebut, tiadalah balasan bagi orang berbuat demikian kepada kamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, kehinaan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat berat. Tu Allah bagi janji ya. Kamu surah kata Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Tidak lengah itu maknanya Allah Taala bagi balasan. Ya. Baik, hak ni yang bagus sekarang pun tengok. Insya-Allah mereka pun akan terima balasan nanti. Okey. Jadi itulah. Kalau kita lihat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan rentetan daripada cerita Qabil dengan Habil, daripada Qabil dan Habil kan, maka itu Allah gambarkan pula keadaan Bani Israel yang suka apa? Menumpahkan darah, melakukan kerosakan di muka bumi. Dan perbuatan mereka itu menjadi aktibar pengajaran bagi kita sekarang umat Nabi SAW. Kita ada kitab, kita ada hukum pada Allah Ta'ala, jadi kita takkan berlaku seperti mereka itu. Ya? Yang kita nak jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Taala, ikut apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah insya-Allah dapat kejayaan dunia dan akhirat. Baiklah, jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan ambillah pengajarannya. Jangan tunjuk kita ni hebat pada orang, kita boleh buat, boleh hentam orang dan sebagainya. Walaupun kita tak buat orang tu tak sampai mati, tapi kita menyakitkan dia, tak boleh. Ingat, dalam Islam ada apa? Qisas. Tapi sebabnya sebab tidak kita pelaksanaan tu tak ada hukum. Kalau tak kita kena belaka hak yang tu. Suka bergaduh, suka apa kan? Allahu akbar. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi pencerahan pada kita, dapat jadi panduan untuk kita amalkan dan dapat kita wariskan pula pada yang sini. Walahuna aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan. Kalau ada. Tak ada. Wallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya masakin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka ibaduka ma sallallahu wa na'udzubika min syarri ma sta'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'an syafi'an lana fid dunya wal akhirah. وجعله لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان وفي الصراط وادخلنا الجنة بك الفصيح برحمتك الرحمن. اللهم اغفر لمن تهب وترضى. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.